Boleh, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian hormati. Kita mulakan perjumpaan lah, meeting kali pertama ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, terima kasih tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian kerana sudi hadir dalam surat kali pertama secara online ya. Jadi pada pagi ini sebenarnya kita lebih kepada untuk memperkenalkan diri dan juga tugasan yang kita akan dipertanggungjawabkan sempena Expo Institusi Pendidikan TVET at PKDW 2023 ataupun secara ringkasnya Expo TVET at PKDW 2023 yang akan dijalankan secara dua mod, iaitu secara virtual dan juga secara fizikal lah. Jadi secara virtualnya kita akan bermula pada 10 hari bulan sehingga 13 hari bulan, manakala pada 14, 15, 16 secara hybrid, iaitu secara virtual dan juga secara fizikal yang akan berlaku di Bertam Square, Pulau Pinang. So tuan-tuan dan puan-puan, tahniah diucapkan kerana telah terpilih untuk menjadi moderator sama ada secara virtual ataupun secara fizikal pada 14 pada tarikh yang dinyatakan, iaitu pada 10 hingga ke 16 bulan Julai 2023 lah. So secara ringkasnya, program TVET at TKW sebenarnya satu program besar. Ada 7 zon yang akan terlibat, termasuklah zon untuk inovasi dan pertanian, zon untuk teknousahawan, zon untuk industri dan juga kerjaya, dan juga zon seminar dan juga webinar, iaitu zon 6. Jadi untuk kita sebenarnya terlibat untuk zon 6 saja, iaitu zon seminar dan kerjaya. Dalam zon 6 seminar dan kerjaya ni pula, kita bahagi pula dalam zon 6 ni ada dua, iaitu zon seminar saja dan juga zon kerjaya. So untuk tuan-tuan sebenarnya kita tumpukan kepada seminar dan juga webinar sahaja ya. Jadi maksudnya dalam masa yang sama ni ada pelbagai lagi pengisian yang berlaku sepanjang karnival ataupun expo ini berlangsung lah, terutama pada 14, 15, 16 bulan Julai nanti. So selain daripada kita menjadi moderator kepada program-program yang ada di sana, terutamanya lah pada program yang melibatkan pada 10 hingga 13 hari bulan, walaupun kita dalam keadaan virtual ataupun webinar, kita akan sentiasa mewawarkan kepada para pendengar dan juga mereka yang mengikuti dalam laman virtual kita, untuk kita wawarkan untuk datang kepada program yang secara sebenar di laman Bertam di seberang di Bertam nanti pada 14, 15 dan 16 hari bulan So untuk sebagai tema kita adalah melibatkan 15 kluster TVET sebenarnya jadi nanti kita akan tengok dalam jadual akan lebih nampak lah walaupun kita di MARA kita ada 12 kluster, tapi di TVET KKW kita ada 15 kluster. So dalam 15 kluster ni kita sebagai moderator telah dibahagikan kepada beberapa sesi, yang mana sesi-sesi itu akan melibatkan melibatkan alumni, melibatkan ikon, melibatkan industri yang terlibat dalam kluster-kluster yang telah dikenal pasti oleh pihak PKDW lah So setakat ni ada soalan tak? Setakat ni jelas dan tak sabar nak dengar seterusnya. Teruskan. So tempoh masa untuk secara virtual ni sebenarnya satu sesi lebih kurang 1 jam.
termasuk soal jawab, mungkin akan kurang 5 minit lah, dalam 50 minit sebab kita nak bersedia dengan sesi yang berikutnya. Manakala untuk sesi secara bersemuka yang berlaku di Bertam nanti adalah lebih kurang selama 2 jam termasuk sesi soal jawab. So pembentangan dan juga sesi temu bual ni lebih kepada program bual bicara lah. Maksudnya kita sebagai moderator tu kita moderate kita punya program tu dalam bentuk bual bicara. Sebentar lagi saya akan juga kongsikan contoh ataupun garis panduan soalan-soalan yang boleh diguna pakai. Tetapi tidaklah bermaksud soalan tu adalah soalan yang diguna pakai. Maksudnya kalau dah tak ada idea sangat, bolehlah gunakan soalan-soalan yang diberikan nanti. Saya pun dah share semalam dalam grup soalan tu untuk diguna pakai untuk jadi moderatekan dalam program yang tersebut. So hang pula. Cik Ifan, nak tanya sikit. Untuk yang secara virtual ni, kita pakai aplikasi apa? Maksudnya kalau macam live FB ke atau macam mana tu? Kita sekarang ni merancang untuk menggunakan StreamYard. StreamYard, okey. Itu untuk kita publish ke kita punya social media kan? Tapi untuk kita communicate dengan StreamYard. Okey, clear. Doktor. Lama dah tak buat, dah tak ingat. Boleh insya-Allah. Okey, so ini merupakan cadangan pengisian program webinar. Okey, ini secara rasanya telah diberi pada minggu lepas, tapi memandangkan terdapat perubahan last minute. Asalnya program ni adalah program yang kita nak jalankan di Dewan Millennium tapi last minute minggu lepas pihak kita kata terdapat perubahan tempat. Tempat tu akan dibuat di dataran Bertam bersebelahan dengan Lotus. Jadi kalau di Dewan Millennium kita sebenarnya tak ada masalah tempat. Maksudnya ada yang berlaku di Dewan Utama, ada yang berlaku di Teterit, ada kalau Teterit tak cukup kita ada pelbagai bilik lah yang kita boleh gunakan. Tetapi memandangkan dah bertukar tempat sebab Dewan Millennium digunakan untuk PRN, jadi ada masalah tempat sedikit lah. Maksud kita punya tempat tu terhad, iaitu ada 2 tempat, iaitu tempatnya di Dewan Utama dan juga di Dewan Terbuka. Jadi kalau Dewan Terbuka kena belah petang, memang orang kata perlulah kejap kan. Tapi sebab apa jadi macam tu? Sebab PM nampak ada kekurusan hari Ahad pukul 11 pagi. Ya, dia kena main Mobile Legend tu. Baru dia punya fast hand. Sesi rehearsal untuk program di sebelah petang. Jadi kita nak kena tengok apa tu keputusan yang meracun pada hari ini untuk melihat kita punya program tu letak di sebelah mana. So tak apa, yang tu kita biarkan pihak jawatankuasa KKDW untuk tentukan. Kita tentukan dulu kita punya pengisian program lah So untuk kalau lihat daripada jadual yang disediakan, kalau tuan-tuan lihat daripada hari Isnin iaitu 10 hari bulan Julai sehingga hari Khamis 13 hari bulan Julai jadi di situ kalau kita tengokkan dari segi pengisiannya adalah pengisian secara virtual. Maksudnya kita akan menyediakan link daripada pihak bahagian kemahiran dibantu oleh pihak UUK KKDW. Jadi kita akan share the link dan kemudian pihak masing-masing akan menggunakan proses ataupun program tu di tempat masing-masing. Bermaksud sebagai contoh kita ambil pada 10 hari bulan untuk kelas otomotif, iaitu untuk Encik Izwan bin Mazlan daripada PMH Sdn Bhd. Ni dia punya kedai ni dekat Alostar. Tapi moderator kita nanti kalau tak silap saya Puan Emma ni di Berseri. So maksudnya Encik Izwan akan berada di bengkel dia beliau, manakala Puan Emma akan berada di IKM Berseri lah untuk memulakan sesi tu. Dan untuk setiap sesi ni macam saya pernah berbincang dengan beberapa moderator sebelum ni,
kita secara kalau boleh kita nak buat secara dinamik. Maksudnya dia tidaklah duduk statik di depan dia punya dia punya skrin saja. Kita nak dia bergerak. Kalau contoh macam Cik Izwan tu, dia sambil kita berbual-bual dalam kita punya sesi tu, dia akan tunjuk dia punya bengkel, dia punya kereta-kereta yang masuk kat situ, contoh kereta Ferrari, Lamborghini dan sebagainya. Begitu juga dengan sesi-sesi yang lain. Kalau boleh, kita punya ikon ataupun orang yang kita moderate tu, sesi yang kita moderate tu berlaku secara very dynamic. Biar dia tunjuk. Bila contoh Dr. Izhar ni dalam bidang mekanikal pembuatan, dia nak cerita tentang 3D Gen, dia tunjukkan dia punya mesin, dia tunjukkan dia hilang macam mana, kemudian dia duduk dekat office dia untuk teruskan. Jadi sesi tu kita jalankan bukan secara formal lah, maksudnya benda tu akan berlaku secara dynamic. Okey, untuk itu, jadi kalau kita lihat dari segi strategy of the program, kita tengok kluster tu kalau kluster tu kita kira ada 15 kluster automotif, teknologi logistik daripada Izwan, kluster mekanikal dan pembuatan dia punya ni daripada GMI, kemudian belah petang kluster awam, Cik Aidil Mak Syah ni alumni JKTM Sri Gading daripada DXI Banner. Kemudian hari Selasa kluster minyak dan gas, Cik Hazimi daripada Keppel Offshore. Ni pun dia dah bersetuju nak buat live daripada dia punya office. Kan? Kemudian kluster perubadaran dan penjagaan kesihatan ni asalnya daripada Uni KL. Tapi Uni KL nampaknya doktor-doktor tu tak dapat memberi komitmen, sebab saya dah cari 3 orang bertukar-tukar doktor yang bagi. Jadi saya ambil keputusan, kami di sini ambil keputusan untuk kita naikkan KTM Ledang lah. Ada kluster bioperubatan kat situ kan. Jadi kita menunggu lah penarai nama daripada KTM Ledang. Kemudian untuk kluster elektrik elektronik, ni dia punya ikon ni daripada Perdatek. Tapi dia punya moderator pun daripada kita juga nanti. Saya akan tunjukkan satu lagi jadual nanti untuk tengok siapa moderate untuk program yang disebutkan. Kemudian untuk kluster Herba ni, Puan Ida Yu daripada Wadifai Industri, alumni kita Melenggung. Perdatek ni pun saya rasa dengan Ida Yu ni saya rasa Cik Saleh dia punya moderator. Kemudian hari Rabu, kluster teknologi maklumat, Cik Faizal Shebli pun kita dah tukar kepada Cik Izhar daripada TCS Engineering, MPJ. Kluster pembesaran bahan, Cik Taufik bin Radin, Sitara M, alumni kita Majid Tanah. Kluster seni grafik dan multimedia, ni daripada bekas pelajar IKM Sungai Petani yang buat grafiti sampai ke Hong Kong, sampai ke US ni. Kemudian kluster hospitality culinary, ni alumni Giat Mara, Puan Azrina Ibrahim, pemilik Wahyuni Spa. Seterusnya hari Khamis, kluster terapi dan kecantikan, ni dah dapat dah dia punya alumni daripada Kemas. Kemudian kluster pertanian, Cik Basharuddin Ali ni dari Lampu Landscape, alumni UCAM. Kluster rakam untuk fashion dan pakaian ni Cik Hazirwan daripada Kembau. Dan last sekali kluster utawan dan teknologi utawan, Cik Zairul Amri daripada alumni IKM Mahusta. Jadi kluster fashion dan juga kluster usahawan ni belah petang tu kita bagi terus kepada Puan Rafidah daripada IKM Mahusta. Okey, untuk sesi virtual ni ada sebarang soalan? Nanti kita ada sesi rehearsal semua tu ke? Dengan usahawan ke? Kalau ikutkan secara formalnya tak ada Puan Rafidah Ya, saya. Kalau ikutkan secara formalnya tak ada Puan Rafidah. Biasa kita pihak moderator kalau nak buat sesi rehearsal, kita boleh sediakan link tu awal, kita buat dummy link, kemudian bolehlah nak bersuai kenal dulu dengan usahawan tu untuk menggunakan link yang sama untuk pada test yang berbeza. Kita boleh sediakan dummy link untuk test dululah. Okey.
Okey, jika tak ada soalan untuk sesi virtual, kita terus kepada sesi hybrid, iaitu sesi virtual dan juga fizikal. Okey, jadi sesi ini secara fizikalnya akan berlaku di dataran Bertam, secara fizikalnya. Jadi mana-mana moderator yang terpilih untuk sesi yang tersebut dikendaki datang di dataran Bertam lah. Jadi untuk sesi yang pertama ni, ceritanya dari segi tajuknya adalah daripada benda terbuang kepada kekayaan baru. Dia punya ikonnya Encik Suhaidi dan Encik Hafiz Zaim. Pukul 9.30 hingga pukul 12. Okay. Kemudian belah petang sesi Financial Education Network ni daripada pihak KKDW. Yang ni tidak melibatkan kita lah. Kemudian hari Jumaat tu kenapa kita berhenti pukul 12? Sebab ada sembahyang Jumaat. Mungkin akan habis pukul 9.30 ke 11.30 tu dah habis lah sebab 2 jam. Kemudian pada hari Sabtu kita akan mula pada 9.30 ke 11. Ni Hobi Teknologi and Monetization. Dia punya ceramah ataupun dia punya tu adalah Encik Profesor Kamarul Azwan Jahidin, Encik Muhammad Faru dan juga Puan Nur Zawani. Ini saya rasa Puan Syikin punya slot. Okey, kemudian pukul 11 hingga pukul 1 tajuk dia Teknosom Pembangkit Sumber Daya Negara. Encik Suhaimi Sulaiman dan juga Encik Azwan ni adalah daripada kita punya alumni juga. Kemudian yang belah petang ni tu lah kita kena tunggulah, yang ni kita tak libat sebab ada rehearsal. Kemudian pada hari Ahad 9.30 hingga 10.30 Tek Jo ada? Tek Jo hari ada? Ya, ada. Saya rasa Tek Jo punya slot pada waktu ni. Saya pun tak pasti kenapa Tek Jo cakap Tek Jo punya slot hari Jumaat. Saya kena check balik dengan Puan Asma sekali lagi. Tapi yang ni itulah ikutkan industri dan pivot bisa tiada ni adalah slot yang akan dimoderatekan oleh Watilah. Okey, itu secara ringkasnya untuk pengisian program. Okey, kita terus. Ada soalan tak? Saja sedangkan kita ni kita buat virtual dengan fizikal, jadi dia punya pemakaian kita ni macam mana? Cik Aidil Ya. Cik Aidil, untuk yang virtual ni nanti kita akan bincang lah mungkin. Untuk yang secara virtual mungkin kita akan gunakan pakaian putih, tiket dalam dan pakai kod lah. Manakala untuk yang virtual, yang fizikal yang di Dewan Bertam sana, kita pakai corporate lah. Boleh Cik Aidil? Maksudnya kita pakai blazer pun semua lah Ya, betul. Alright, okay, faham. Sebab yang kat dalam betul sana tu dewannya ber-aircon. Cuma saya risaukan yang hari Ahad tu saja, takut kita ditolak keluar. Maksudnya di dewan di pentas mini tu berada di luar, tak ada aircon. Jadi yang tu saya akan tak balik dengan tujuan. Yang lain tu memang dalam dewan yang ber-aircon. Okey. Kau tengok, dia letak tepi dia nak boleh jatuh.
Okey, untuk pengisian dan juga masa, kalau tuan-tuan tengok dalam kita punya group, saya dah sharekan kita punya jadual yang ni untuk ikon siapa dan kita moderate siapa dalam bentuk jadual. So untuk ni, kenapa saya sharekan yang pertama, untuk kita berkenal-kenalan lah. Mungkin boleh berwhatsapp dulu dengan moderator dengan ikon yang kita nak bertemu bual tu, secara virtual ataupun secara fizikal nanti. Dan untuk tajuk yang diberikan sebagai contoh untuk automotif ni, dia punya tajuk dari mimpi menjadi legacy. Ini ada kaitan dengan sebenarnya calon-calon yang kita pilih ni sebenarnya mereka-mereka yang telah dipilih untuk kita punya buku Tibet Titan dan juga Tibet Uprising sebenarnya. So ni adalah salah satu tajuk dia punya cerita dalam buku tu. Sebab betul-betul dari mimpi menjadi legacy. Manakala Dr. Izhar pula dia punya tajuk dia percetakan 3D mencetak dunia. Jadi soalan-soalan ni boleh berkisar pada tajuk dan juga nanti kita akan sharekan juga soalan-soalan yang kita sediakan lah, rangka soalan yang kita sediakan. Untuk yang ketiga, untuk Cik Aidil Syah ni, saya letak kat sini moderatornya Cik Azli Ansori, tapi difahamkan Cik Azli dapat bersama dengan kita pada tarikh tersebut dan akan digantikan dengan Cik Fauzan membangunkan modal insan pemerintahan. So, okay, kalau lihat di sini dia back to back tau. Untuk tonton Puan Emma Maliha ni back to back. Jadi nanti kita akan dapatkan feedback juga daripada moderator sama ada sesuai tak untuk back to back. Kita berpendapat bahawa bila back to back ni maksudnya satu hari kita selesaikan kerja dia, satu hari tu selesai terus dua tu dalam masa 2 jam tu ada 2 sesi. Mungkin dari segi moderator ada pandangan lain. Jadi kita mengalu-alukan pandangan tu. Kalau rasa tak sesuai, kita akan cuba buat satu sesi di sebelah pagi, satu sesi sebelah petang tu dan sebagainya. Begitu juga dengan Encik Khairi. Encik Khairi ni back to back juga pada 11 hari bulan pukul 10 hingga 11, kemudian 11.12 direct terus. Kemudian untuk Cik Saleh sama juga pada 11 hari bulan petang back to back pada pukul 2.30 3.30 terus 3.30 ke 4.30. Kemudian terusnya Cik Hisham back to back juga pada 12 hari bulan pukul 10 hingga 11, 11 hingga 12. Kemudian back to back juga untuk Ustaz Asrul pada jam 2.30 petang hingga pukul 4.30 petang. Okey. Untuk Cik Hafiz pun back to back juga pada 13 hari bulan pukul 10 sehingga pukul 12. Untuk 13 hari bulan Julai back to back untuk Puan Afidah, untuk Puan Mary dan juga Amzaz. Okey, yang ni saya dah sharekan ke dalam grup. Ni yang tak dapat bagi tahu, kita akan share semula. Dan jika ada apa-apa perubahan, kita akan menggunakan jadual inilah sebagai kita punya main reference. Okey, dekat sini ada soalan. Cik Fah, saya Fauzan. Ya, teruskan Cik Fauzan. Cik, minta share semua maklumat yang telah diberikan sebelum ni sebab saya baru dapat join pagi tadi kan. Pagi tadi kita tak share sekarang sebarang dokumen atau maklumat yang habis sebelum ni. Baik Fauzan. Okay, saya kat dalam grup Okay, saya. Okey, jika tak ada, kita terus ke soalan. Yang mana 2 gula. Buat apa? Apa gula? 3 botol. Mati tu. Mati tu. Boleh baca. Baca. Tak baca tu minum. Tak kaki. Sudah ada. Mana tak? Kau tu cek darah balik. Sena. Okey, tuan-tuan, ini merupakan garis panduan lah ataupun sedikit orang kata panduan, bukan garis panduan lah. Kalau garis panduan ni sebenarnya akan ikut.
So boleh untuk memulakan kita punya bicara tu untuk sesi perkongsian ikon ataupun industri TVET mengikut tajuk-tajuk yang telah disediakan mengikut jadual tadi. So kita memulakan bicara dengan Assalamualaikum dan ucapkan terima kasih kepada ikon kita, Datuk Tuan-Tuan, atas sedia menerima undangan untuk menemu ramah lah, sebab program kita lebih kepada program bertemu ramah. Jadi bagi ucapannya ni pun sebagai panduan saja, boleh mengikut kreativiti masing-masing sebab tuan-tuan pun dah biasa moderatekan program-program di pusat tuan-tuan dan juga ada di peringkat yang lebih tinggi pun. Saya rasa tuan-tuan, walaupun ada juga yang saya dengar ada yang first time, tapi saya rasa boleh digunakan FAQ ni untuk sebagai panduan tuan-tuan. Okay, sesi ini akan diberikan kepada 3 bahagian. Yang ini pun tajuk yang kita akan bawakan pada ini sangat menarik. Okey, yang hitam tu ikut tajuk yang disediakan lah dalam jadual tadi. So sebagai moderator, kita ulas sedikit berkaitan tajuk sebelum kita mulakan sesi temu bual tersebut bersama dengan ikon-ikon yang kita telah pilih. So kita akan mulakan, boleh dimulakan Datuk Tuan-Tuan. Bagi mulakan bicara, kita akan mulakan dengan biodata lah, pengenalan diri dan juga berkenaan dengan secara ringkas berkenaan dengan diri ikon yang kita nak temu bual tu. Okay. Kemudian soalan kedua, Q1 ni pengalaman. Boleh digunakan sebagai panduan. Kita kan pengalaman untuk kita punya ikon tu dalam kehidupan dan juga dalam bidang yang sebelum cabar ni. Kemudian soalan seterusnya, dah habis bual-bual tu, mungkin dalam 1 minit 2 minit, apakah yang membuatkan Datuk Puan-Puan boleh berada dalam tahap sekarang ni? Ceritakan di akan cerita. Kemudian soalan seterusnya berkaitan dengan falsafah. Apakah falsafah yang kehidupan yang menjadikan dia inspirasi untuk dia menjadikan dia dan juga generasi muda untuk menjadi insan berjaya. Soalan seterusnya, rancangan masa depan mengikut kluster. Ini kenapa? Sebab kita dalam masa yang sama juga kita nak mewawarkan kepada luar sana bahawa kita mempunyai kluster-kluster yang tertentu di dalam TVET TTW. Jadi kita kena study jugalah, selain daripada kita bertanyakan mengikut kluster yang kita ada tu, kita kena juga tahu sedikit kluster yang kita cuba wawarkan tu berada di mana. Contoh macam elektrik elektronik ni, kalau di Mara memang banyak lah, ada di MJI, ada di PTMPJ. Tapi jangan dilupakan juga dengan kluster yang kita ada tu, selain daripada kita ada di Perdatek, ada di Kedah, ada di Kemas mungkin, dan juga ada di mana-mana lain, ada 15 institusi yang berada di bawah TTDW. So seterusnya dia tanya pula apa pandangan pihak kerajaan terutama TTDW bagi menepani cabaran masa depan. Ini pandangan dia lah. Kemudian dari segi kelainan latihan kemahiran TVET yang dapat membantu memberikan motivasi kepada orang ramai. Itu termasuklah dari segi pendapatannya, dari segi cabarannya dan lain-lain lah. Jadi selain daripada dia menceritakan apa tentang soalan tu, kita pun boleh ulas semua. Kemudian kenapa dia memilih bidang latihan TVET itu daya, siapakah sumber inspirasinya, kemudian apakah kejayaan atau kegagalan terbesar yang berlaku panjang dia punya karier. Kemudian apakah peluang ataupun pandangan yang boleh diberikan kepada anak bangsa sebagai ikon TVET di KKTW. Kemudian kita buka, ni sebenarnya kita boleh buka di hujung ataupun kita boleh buka di separuh. Macam virtual, separuh tu mungkin setengah jam, kita dah boleh buka. Kalian mana-mana soalan yang nak bertanyakan sebarang soalan, boleh bertanyakan di dalam link yang disediakan, ataupun boleh bertanyakan terus direct. Tak boleh tanya terus, dia akan tanya di dalam tu lah untuk DM. Okay. Kepada yang secara fizikal, kita akan berikan peluang untuk mereka mungkin dalam 15 minit terakhir untuk mereka bertanya soalan.
Kemudian last sekali sebelum tu, apakah nasihat yang boleh diberikan kepada generasi baru event PKW? Soalan-soalan tambahan juga. Takut kalau terlalu laju, kita boleh sediakan ataupun kita boleh prepare lah soalan-soalan tambahan dari segi jumlah pekerja, jualan tahunan, jumlah aset, anugerah, hobi, pengalaman, dia punya apa orang kata, cerita-cerita semasa di institusi, soalan-soalan tambahan yang kita boleh prepare, yang mungkin kita tak tanya pun, tapi kita boleh prepare juga. Takut-takut sama ada kita punya tu terlalu laju, jadi kita ada soalan-soalan tambahan. Okey, sebelum kita berakhir, kita juga nak minta kerjasama kepada kita punya ikon tu untuk mengeluarkan kepada terutama yang virtual lah, yang virtual ni, untuk mengeluarkan kepada semua yang berminat untuk menyertai expo secara fizikal, untuk datang ke tapak expo bersebelahan dengan Lotus Petang pada 14, 15, 16 Julai. Jadi pelbagai pengisian telah disusun di sana untuk semua orang untuk datang. Ini kita minta ikon tu untuk bercakap lah. Kita pun sambil-sambil kita memoderatekan acara tu, kita akan sentiasa mengeluarkan terutama yang virtual untuk orang ramai yang hadir pada 14, 15 dan 16 Julai ke tapak expo petang. Okey, jadi last sekali sebelum tamat, kita minta ini bercakap untuk diri dia lah. Dia daripada syarikat mana, bekas pelajar mana, tahun bila, menjemput semua untuk hadir ke event expo di Bali pada 14, 15, 16 di Lotus Petang, kumpul di sana. Okay. So secara ringkasnya ini merupakan tema asas sahaja. So pihak moderator dan ikon boleh menemukan ataupun merangkul soalan masing-masing, tapi tidak lari daripada tema yang telah diberikan lah. Jadi secara ringkasnya itu saja, saya open untuk soalan. Cik Irfan, saya ada satu ke dua soalan ni. Ya. Untuk yang virtual ni, banner belakang tu, background belakang moderator tu disediakan ke ataupun kita nak biar kosong? Nanti akan disediakan sebab kami pun tengah menunggu yang formal punya banner daripada pihak UUK KPW, unit komunikasi korporat. Nanti bila dapat kita akan budak-budak dia hilang. Kenapa je boleh hilang tu? Okey, yang keduanya, apa ni, untuk profil pelajar ni, bekas pelajar alumni ni disediakan ke? Kami dapat benda tu ada setengah tu memang kita dah dapat, kita boleh share. Kalau takut kita pun share, nanti kita akan share nombor terus ikon-ikon yang akan dimoderatekan oleh tuan-tuan, untuk tuan-tuan boleh buat engagement awal dengan mereka lah. Okey. Satu lagi Cik Irfan, tadi saya tengok dekat poster besar tadi kan. Minta maaf lah sebab saya ternampak logo Mara tu sebenarnya ada salah sikit. Itulah. Itu poster yang disediakan oleh KKW tu. Nanti saya pun bagi tahulah mereka. Sekejap Okey. Di bawah dia. Assalamualaikum Cik Irfan. Sekejap Puan Sazuri ni ya. Ya. Hello Cik Saleh. Cik Saleh? Ya Cik Irfan. Yang ni ke? Tak keluar lagi. Tak nampak lagi, nampak blank ni. Kat saya dah keluar. Kawan-kawan lain keluar belum?
Kawan lain dah keluar ke belum? Baru ni? Nampak. Nampak. Dah. Keluar dekat saya ni tak keluar. Agaknya line slow kot. Tak apalah, nanti saya PM Encik Irfan je lah. PM tepi je kot. Mana? Sarawak ke kat Lenggong? Kat Lenggong. Okey, Puan Sazul, soalan berikutnya. Okay, Assalamualaikum Cik Irfan. Salam. Okey, untuk tas saya difahamkan saya secara face to face lah, bukan virtual lah. So tajuk saya Tekno Usahawan Pemangkin Sumber Daya Negara tu kan? Ya. Okey. So saya nak tanya, andai katalah saya minta usahawan-usahawan ni untuk buat macam short video berkenaan dengan company dia tu, okey, secara video lah. Maksudnya saya nak pamerkan semasa sesi saya moderate saya punya task ni. So saya nak deal dengan siapa untuk maksudnya nak conduct benda tu dengan siapa AJK di sana tu. Macam tak faham soalan. Macam ni. Okey, saya nak minta usahawan ni sediakan short video sikit lah, macam maksudnya sebelum saya teruskan perbualan ke, ataupun semasa saya tengah moderate usahawan tu, tiba-tiba saya nak tunjukkan short video berkenaan dengan dia punya company dia, apa produk ataupun servis yang dia tawarkan. So in terms of video tu, saya nak berkomunikasi dengan siapa, nak minta tolong paparkan video tu. Oh, yang tu nanti Puan Sazuri ni mohon dia bawa semasa tarikh yang diperlukan. Nanti kat sana bagi AV je lah kat sana. AV audio video. Oh, okay. So yang ni bukan daripada pihak BKT lah, yang ni daripada pihak KKDW lah. Kita tak jaga AV. Nanti sediakan kat sana, nanti kita akan berkomunikasi dengan AV kat sana lah. Okey. Itu je lah soalan saya. Terima kasih. Lagi? Ada soalan lain? Cik Fah nak tanya. Pada sesi online perbualan nanti kan hanya moderator dan juga MC guiding alumni. So hanya kami berdua sajalah ke ada orang lain sekali buat tu. Terima kasih Zan. Dalam platform tu memang akan ada tuan-tuan saja. Oh, dua lah. Tapi akan ada jadi, orang. Okey. Untuk pengurusan sesi nanti tu link dekat kita kena sediakan sendiri ke atau pihak BKT atau pihak KKDW akan program benda tu? Putus-putus, tapi saya tangkap sikit-sikit. Puan tanya link tu siapa yang akan sediakan Ya, betul. Link tu nanti kita akan sediakan. Kita akan sediakan. Sajalah kan. Ya, betul. Terus permobalan gunakan platform tadi cik ni Irfan. StreamYard. Ya. Wajarlah. Saya rasa nanti sebelum 10 hari bulan, mungkin dalam hari Jumaat ni ataupun mana-mana yang tu ada kelapangan, kita akan sediakan link dummy tu lah untuk setting sebelum kita mulakan sebenar tu. Alright. Okay, baik. Cik Fauzan di Sri Gading ke? Ya, betul. Line sana okey tak? Ni line sini agak kurang sikit ni. Oh, itu yang salah betul juga ni. Sebab sini kelas dah mula. Jadi ada dah banyak hari pertama kan. Jadi pencarah dah guna itu untuk ketika jawapan ni dia slow sikit tu. Mungkin kena minta bantuan IT sana jugalah nanti Cik Fauzan. Mungkin akan pilih ICT ataupun library ke untuk
Tegur ya. Dalam perancangan tu. Dalam perancangan tu. InsyaAllah. Baik. Okay. Assalamualaikum Cik Irfan. Salam. Okay, saya nak tanya sikit lah. Tadi Cik Irfan cakap kita moderator yang virtual ni, moderator static je lah. Yang dynamic tu adalah ikon kita kan. Lepas tu yang tu ikon telah diberitahu lah untuk bahawa dia akan tunjuk dia punya bengkel dan dia punya tempat semua tu dia telah dimaklumkan lah ya. Ada yang dah diberitahu, ada yang belum. Okey. Satu alamak, saya punya laptop habis bateri. Okey, tak apa. Yang soalan Puan Hafidah macam ni, yang kita punya cadangan tu sebenarnya kalau moderator tu berdekatan dengan dengan kita punya ikon, sebenarnya boleh je nak buat benda tu serentak pun, maksudnya boleh berada kat sana. Tapi kita tak nak lah orang kata yalah, walaupun berada satu tempat, benda tu tetap virtual juga kan. Jadi keperluan, maksudnya Puan Hafidah kena pergi jumpa Zairul untuk buat sekali kat sana, tidaklah tentu. Jadi kalau rasa ada kesesuaiannya, boleh je minta Zairul datang ataupun Puan Hafidah buat sesi live tu di tempat Zairul pun boleh juga. Okey. Kalau maksudnya kalau saya dekat sini pun, dekat sana pun tak ada masalah. Cuma dia je lah mungkin dia nak tunjuk dia punya bengkel dekat dalam video tu. Boleh lah macam tu kan. Dia saja bergerak. Betul. Okey, faham. Kira macam kita soal dia, lepas tu dia dengan semangatnya tunjuklah ni dia apa dia. Ya, masa soalan tu kan. Itulah konsepnya. Okey. Cuma kita pun kena pastikan kita punya ikon tu bersedia juga bila nak buat macam tu, dari segi dia punya persediaan mungkin ada kamera, ada yang menggunakan handset saja pun dah okey kan. Sampaikan tu. Itulah kena discuss dengan ikon dulu kan. Macam Cik Hazirwan, saya dah bercakap pasal benda tu untuk kita buat benda tu secara dinamik lah. Begitu juga dengan Cik Zairul, saya pun dah cerita, dah sembang jugalah. Cuma yang sebaiknya nanti untuk yang terbaiknya Puan Hafidah pun baik. Kita balik saja. Okey. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Ada lain-lain soalan sebelum kita tamatkan? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita ni lah round table lah. Encik Aidil, ada apa-apa soalan lagi? Setakat ni saya clear. Cuma nak tanya sikit je. Pasal tadi Tuan Irfan ada bagi tahu kita boleh juga nak macam apa, kita nak contact kita punya ikon ni. Ya. Untuk kita berkenalan dahulu lah, boleh kot? Memang boleh. So nak dapat nombor telefon dia orang tu macam mana tu? Nanti saya akan ada dua cara. Saya akan PM pun boleh, tapi dalam senarai yang jadual yang saya bagi tu pun dah ada nombor dia. Jadual yang saya ada nombor dia. Okey. Maksudnya soalan yang kita dapat ni pun dia orang pun dapat juga ke ataupun memang macam mana tu? Saya belum share lagi, tapi boleh je nak share supaya dia orang boleh bersedia. Dia orang bersedia kan? Okey, tak apa. Tu je saya nak tanya. Kita bukan sesi perangkap ataupun scam kan? Itulah. Boleh share. Nanti kan pun dia terkejut kan? Okey. Takut dia orang terkejut juga dengan soalan kita kalau berkaitan dengan KKAW ni kan. Mungkin dia orang tak apa clear soalan tu untuk first time. Pening juga nanti dia orang. Betul. Dan untuk yang fizikal sebenarnya pun kena olah juga soalan tu, sebab yang fizikal bukan sorak one to one. Sebab yang fizikal dia ada 2 orang, ada yang 3 orang. Cik Aidil 2 orang, Puan Syikin 3 orang saya rasa. Dan yang lain tu 2 orang lah.
Manakala yang sesi virtual, kebanyakannya saya rasa semua seorang-seorang, tetapi saya dapat permintaan daripada KKTM Ledang untuk 2 orang tadi. Dia punya ikon tu. So ada satu sajalah yang akan. Okey. Jadi Cik Saleh? Saya setakat ni tak ada apa dah Cik Irfan. Okey je. InsyaAllah. Okey. Allah mudahkan. Pasal Zul ini? Saya pun tak ada apa, cuma saya nak minta nanti Cik Irfan share lah yang nombor telefon usahawan tu untuk kita buat first step lah. Okay, saya akan sharekan juga, tapi dalam masa yang sama boleh check dalam link yang ada jadual tu pun ada nombor dia orang. Terima kasih. Baik. Okay, Cik Fauzan. Apa clear lah, cumanya nak tanya untuk Cik ni yang saya dia dah maklum belum Cik Irfan? Dah, apa ideal saya dah tak dan surat pun kita dah bagi. Baik. Dia ada di Malaysia ke di Jepun sekarang? Saya pun tak tahu, tak contact lagi. Dia ada kat Jepun kan? Ada Malaysia. Oh ya, Malaysia. Alright, baik. Okay. Tapi kalau yang lain yang slot kalau di Jepun pun okey je. Online kan? Okay, alright. Cik Irfan, cuma surat jemputan moderator macam mana Cik Irfan? Saya kena tambah nanti yang Cik Fauzan ni. Asalnya Cik Azli. Saya akan keluarkan satu memo lain. Okey, baik. Sebab saya minggu 10-11 tu saya terlibat dengan kursus sebenarnya di sini dengan jabatan saya. Jadi kalau ada surat tu biar saya forward ke saya punya ketua jabatan kan, senang sikit untuk preparation lah. Baik. Boleh. Baik, okey. So nanti ni saya PM baik lah, Cik Irfan. Apa? Saya terkejut juga ni, baru tahu baik. Cik Aziz pun baru cakap semalam, dia tak dapat ni kan. Tak apalah, insyaAllah. Okay. Baik. Cik Hafiz? Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wan, nak tanya nanti penonton kita siapa Dan juga soalan yang kedua, saya ada dekat chat tu sekadar cadangan kalau kita ada montaj ke apa-apa yang berkaitan dengan kita punya program. Kalau ada lah kan, mungkin kita boleh share dulu sebelum program bermula sebagai intro lah. Kalau tak ada tak apa. Soalan dan juga cadangan yang baik. Apa tu, pertama siapa kita punya penonton adalah kebanyakannya adalah peserta yang kita akan planted daripada institusi TVET KKDW lah. Maksudnya semualah, tak termasuk IKM, PKTM yang tu kita akan sediakan link untuk mereka tonton. Jadi sama ada mereka tonton atau tidak terpulang pada mereka di sana lah. Kita akan sediakan link tu untuk mereka masuk. Yang kedua, benda tu open juga. Siapa-siapa yang akan termasuk orang luar yang dapat menerima link tu akan menonton lah. Tapi kita punya fokus lebih kepada pelajar-pelajar institusi TVET di bawah KKDW dan juga institusi TVET di Zon Utara. Untuk pengetahuan semua juga, hari ini ada meeting bersama dengan semua institusi TVET di Utara, termasuklah IKM, KTM, ILP, Politeknik dan sebagainya lah. Yang jadi link ni kita akan wawarkan melalui itulah. Untuk berkaitan dengan montaj, saya rasa sepatutnya kena ada lah montaj, terutamanya montaj TVET at KKDW yang disediakan oleh pihak UKK KKDW. Jadi nanti sebelum tu kita akan sediakan dari segi montaj, dari segi banner belakang. Sebelum kita mulakan salah satu program tu, kita akan ada dia punya orang kata macam perwataan lah kan. Takkanlah masuk cowboy macam kan. Mesti ada masuk yang proper dan juga tutup pun tutup yang proper. Terima kasih. Okey, jelas, terima kasih. Okey, Nur Afidah. Ya, saya. Ada apa? Tak ada soalan. Okey. Tak ada. Setakat ni tak ada lagi lah. Okey, baik. Terima kasih, Afidah. Cik Isham, Abang Syam. Setakat ni alhamdulillah jelas dan sedia berkhidmat. Okey. Satu. Okey, apa ni? Ada satu Firefly kat sini, saya pun tak tahu siapa punya. Hilang dah. Okey, Ustaz Asrul. Okey, setakat ni
Okay, baik Ustaz, terima kasih.